Alright. Okay, so dekat ATMS, macam yang kita semua tahu, kita boleh gunakan CSM ni sebagai salah satu confirmation. Okay, salah satu confirmation untuk kita entry lah. Alright. So, sebagai contoh, macam pair yang saya tengah buka sekarang ni GBP USD. Okay, GBP USD tengah, kalau kita tengok tengah melemah sekarang ni. Okay, dah 10%, 8%. Okay, maksudnya dia akan drop lah. Okay, nampak tak? Dia tengah drop sekarang. Okay, so kita boleh gunakan benda ni sebagai confirmation. Sebagai contoh, kalau macam kita tengok tengah drop macam ni, kan dah merah, dia bawah daripada 10%, kita boleh gunakan function sell kat sini. Okay, bila kita sell dekat sini untuk GBP pair, dia akan entry dekat semua pair GBP. Okay, sebagai contoh bila kita sell GBP AUD, GBP CAD apa semua ni, dia akan sell, and then Euro GBP dia akan buy. Okay, okay, sebagai contoh, yang ni adalah function untuk basket. Okay, saya entry. Bila saya submit, okay, nampak tak? SL, TP semua dah ada dah. Dah ada siap dah. Okay, so bila macam ni, akan ada entry yang profit dan akan ada entry yang kena SL. Tapi kebiasaannya bila kita gunakan apa nama ni, currency strength meter ni ataupun CSM lah, dia punya short form, okay, InsyaAllah lah selalunya akan menjadi. Selalunya dia akan terus pergi. Yang ni biasanya kita akan gunakan untuk scalping. Bila kita gunakan untuk scalping, kita boleh pakai ni. Tapi tak boleh lah pakai kat, macam saya buka sekarang ni kat time frame H1. Tapi kalau kita buka dekat time frame M5, dia lagi sesuai lah untuk kita gunakan sebagai scalping. Sebab apa? Bila kita tekan dekat time frame M5 ni, contoh saya tekan sell sekali lagi, dia punya SL, dia punya TP tu akan kecil sikit. So dia lagi sesuai untuk kita gunakan untuk scalping. Okay, faham tak? Okay, untuk CSM ni, dia punya strength bawah 10%, kita boleh gunakan dia sebagai keadaan melemah. 10% dan ke bawah. Okay, kalau 95% ke atas pula, kita boleh gunakan dia sebagai currency tersebut menguat. Okay, alright. So, faham tak kat situ? Nampak tak? Ada yang dah terus running apa semua. So daripada situ kita boleh gunakan dia sebagai untuk kita nak scalping. Tapi itu kalau gunakan CSM semata-mata lah. Okay, kalau gunakan CSM semata-mata. Cuma kalau kata kita nak gunakan confirmation dari segi yang lain, kita boleh ambil CSM ni sebagai confirmation kita. Okay. Sebagai contoh, kita tengoklah dekat moving average ni semuanya merah. Lepas tu candlestick pattern dekat sini, kat kanan ni kan, okay, ni pun merah. And then divergence signal, okay, H1 ada merah, daily hijau. Maksudnya dekat daily ni buy, yang lain ni sell. Tapi kita nak scalping. So bila kita nak scalping, kita tak perlu pun tengok pada daily ni apa semua. Kita boleh gunakan yang lain ni je. Kita boleh gunakan M5, M1 ke, M15 ke. So bila kata sebagai contoh, bila kita nak entry scalping, ini memang orang kata memang tak ada buat analisis habis lah. Memang buta-buta je nak ikut. Kita boleh gunakan cara macam ni. Okay, kalau kita tengok AUD dalam keadaan menguat sekarang. Bila 90%, 90% ke atas, dia dalam keadaan menguat. So kita boleh entry buy. Macam tu juga macam tadi GBP ni, saya entry sell sebab dia dalam keadaan melemah. Nampak tak? Entry untuk GBP. Almost semuanya dah hijau. Nampak tak? Ni saya tunjuk contoh je. GBP tengah melemah kan. So
almost semua entry dah start running. So kita boleh gunakan cara ni sahaja untuk scalping. Tak ada masalah, pun boleh. Okay, faham kita boleh tengok kat sini. Okay, kalau kata kita nak tambah dengan confirmation lain, kita boleh tengok dari segi contoh. Kita buka, tengok F15 ke. Okay, contoh lah ni saya bagi contoh je. Okay, kita boleh tengok dari segi candle pattern ke, ataupun dari segi apa nama ni, structure kan. Okay, kalau daripada structure ni kita boleh nampak dah dia dah break up support. Kat sini pun ada zone sell ni pun dia dah ambil dah zone sell tadi, and then dia dah start turun. Okay, so bila dia dah start turun ni, maksudnya dia punya, kita punya direction ni dah betul dah. Direction dah betul, tapi macam saya beritahu, ini adalah scalping sahaja. Okay, kita tak boleh hold position ni. Ini kita tak boleh hold. Kita cuma boleh scalping sahaja. Okay, sebagai contoh pak, dah start running semua. Semua entry, hampir semua entry. Okay, ada satu lagi yang belum running. Alright, so kita boleh tambah lagi dengan yang lain, confirmation lain. Macam sekarang ni kita nampak dekat sini moving average 20 ni dah sell, semua sell. Okay, tengok 50 pun semua sell. So kita yakin sikit untuk kita nak entry scalping tadi. Okay, alright. So ada lagi yang lain, kita boleh tengok confirmation lain. Dari segi technical data ni pun kita boleh tengok, nampak arrow semua ke bawah. So maksudnya kita punya untuk scalping tu sesuai untuk digunakan. Lagi better kalau dia punya strength ni 5% ke bawah. Itu memang boleh kata terus jalan. Dia memang terus jalan je, terus turun je. Okay, nampak tak? Okay, kalau kata kita nak tengok pada zone, sekarang ni memang berada di zone buy, tapi confirmation untuk buy tak ada lagi. Belum ada confirmation untuk buy. So kita tak boleh nak entry buy terus. Sebab sekarang ni strength masih lagi melemah. Okay, kalau kita tengok USD menguat kan, okay, kita boleh tekan entry buy kat sini. Okay, tekan submit. Okay, so nampak semua USD punya pair akan ada entry. Okay, nampak GBP USD ni dia tambah satu lagi sell. So apa? Sebab saya buy tadi dekat USD punya pair. Ada recording ada. Nanti saya upload dekat YouTube nanti boleh tengok. Okay, ni salah satu cara untuk main basket. Okay, so kalau nak basket, kita boleh gunakan cara ni. Cuma kena tengok dekat dia punya strength tu. Alright. Okay, ni salah satu cara lah. Alright. So lagi satu, kalau kata kita nak entry tu, sebelum kita nak entry, kita kena tengok dulu apa nama, direction dari segi structure menjadi ke tak, ada ke tak. So bila ada, maksudnya kita punya tu okey lah, menjadilah. InsyaAllah akan menjadi. Tapi kalau kata dia punya penurunan tu kan, kata dia melemah, GBP ni melemah, tapi melemah ni hanyalah untuk retracement. Dia takkan jadilah. Sebagai contoh, yang kita entry ni adalah retracement. So dia takkan jadi. Dia akan turun sikit, and then kalau kata nak ni kan, apa, kalau kata dia retracement, and then dia keluar signal CSM ni melemah, tapi dalam keadaan retracement, kemungkinan besar dia akan kena SL. Selalunya macam ni, time retracement dia akan menjadi spike lah. Biasanya orang akan panggil spike. Okay, sekejap saya tengok sekarang ni ada news apa. Okay, 9.45. Okay, ada news USD Flash Manufacturing PMI.
Okey. So, macam sekarang ni GBP masih lagi melemah. Sekejap CSM ni berdasarkan apa? Supply and demand terus dia kata tu. Bukan, CSM ni dia based on pada candle. Okey. Sebagai contoh, CSM ni strength meter, currency strength meter, bila candle tu, bila price menurun dengan dalam keadaan yang laju, dia based on M1 sebenarnya. Okey, dia based on M1. Okey, bila candle tu menurun, sekejap saya tunjuk. Okey, contoh macam ni, masa ni tadi dia turun. Candle ni turun. So dia punya strength tu akan melemah. Dia lebih pada panggil apa tu? Candle tu close. Bila candle tu close dalam keadaan yang laju dan pergerakan price tu dalam keadaan laju, dia akan dikira sebagai percentage dia lah. Maksudnya penurunan tu laju untuk time frame M1. Bila candle tu close kan, nampak tak? Bila dia naik sikit, dia akan naik balik dia punya percentage ni. Tapi bila dia dah start turun, dia akan start turun dia punya percentage. Nampak tak? Bila naik, dia naik 11%. Ni macam saya buka kat M1 sekarang. Ni GBP NZD. Okey, tak apa. Saya salah buka GBP USD dia kan. Okey. Nampak? Bila dia naik sikit, percentage ni pun akan naik. Okey. Dia memang based on pada price. Dia based on pada price. Maksudnya pergerakan price. Okey. Dia bukannya based on supply and demand ke apa ke, tak ada. Dia memang 100% based on price, pergerakan price. Okey. Kalau kata kita nak tackle untuk dapatkan entry, sekejap Okey, contoh ni macam saya beritahu. Kemungkinan besar penurunan ni boleh jadi dia cuma retracement. Sebab kalau kita tengok pada structure besar kan, contoh H1. Okey, sekejap Okey, H1 price berada kat dalam zone buy sekarang. Sepatutnya kita akan entry buy. Okey, tapi disebabkan tadi saya nak tunjuk CSM, so saya akan follow saja CSM. Tapi kalau kata nak entry buy, kita sekarang dah boleh buy dah sebenarnya. Okey, saya tunjuk contoh satu, tapi tak ada lagi confirmation buy ni tak ada confirmation lagi. Macam saya suka entry buy. Contoh yang tak ada confirmation macam ni. Price masuk dekat dalam ni, lepas tu katalah kita entry buy. SL kita akan letak tak jauh mana kan. Kemungkinan kita boleh letak bawah zone ni, ataupun macam saya suka letak bawah structure. SS saya suka letak bawah structure. So saya akan letak kat sini. Sebab apa? Sini support last. So saya suka letak bawah structure. Okey. So siapa yang nak gunakan basket boleh gunakan cara tadi untuk scalping. Saya beritahu awal, basket hanya untuk scalping sahaja. Kita tak boleh nak hold dia punya position tu. Okey. Tapi kalau siapa yang baca pada chart, macam sekarang ni, macam saya tunjuk sekarang ni, ni untuk time frame besar. Time frame besar kita dah nampak ada breakout dekat sini. Breakout berlaku. And then kat sini pun ada zone breakout berlaku. Okey, tapi kita tak boleh lah terus entry sebenarnya. Kita tak boleh terus entry dekat zone sini. Okey, sebab apa? Kalau nak lagi selamat, kita entry memang berada dekat dalam zone. Memang kita tunggu price masuk dalam zone. And then kita tunggu confirmation. Okey, confirmation dia, sebagai contoh saya gunakan candle pattern. Katalah macam saya beritahu sebelum ni, saya suka gunakan doji ataupun engulfing dan juga pin bar. Okey, contoh saya akan tunggu doji. So bila kata ada doji yang terjadi dekat sini, baru saya entry. Okey. So selagi tak ada, kemungkinan besar price boleh je nak pecah balik sampailah ke bawah ni ke, yang paling last ni ke. Boleh jadi.
Walaupun structure dia structure buy. Okay, contoh lagi. Ini zone sell. Nampak tak? Price masuk and then price pun turun. Kalau siapa yang gunakan zone, selalunya akan lagi selamat lah daripada basket. Tapi macam saya beritahu lah, basket tu hanya untuk scalping. Scalping tanpa buat apa-apa analisis. Memang 100% tengok pada strength meter sahaja. Kalau tengok pada strength meter memang yang tadilah yang saya tunjuk tu. Okay, nampak tak? Tadi zone ni zone hijau, sekarang dah jadi merah. Okay, sebab apa dia jadi merah? Okay, zone merah ni sebab dia dah breakout. Zone yang hijau ni boleh jadi merah juga bila dia breakout ke bawah. Tapi kalau dia tak breakout ke bawah, dia akan valid lah. Zone ni akan valid. Okay. Sebagai contoh satu lagi. Untuk salah satu conformation, kita boleh gunakan Donchain. Okay, Donchain ni kita boleh tunggu. Macam sekarang ni kita nampak dia ada dua color. Okay, dia ada color hijau dan juga color orange ni. Okay, orange ni bermaksud downtrend. Hijau ni pula bermaksud uptrend. Okay, faham Alright. So, selagi Donchain ni berwarna hijau, kita boleh mencari buy sebenarnya. Kita boleh mencari buy. Contoh bila price dah sampai dekat sini, okay, dah kena kat Donchain, and then the next candle close bukan di bawah pada Donchain, dia membuat flat Donchain untuk bottom. Okay, bottom ni dia jadi flat macam ni, kita boleh entry buy. Okay, contoh macam sini. Kalau kita tengok dekat sini okay, dekat sini and then next candle kat sini. Alright, so kita boleh entry sell sebenarnya dekat dalam zone ni. Sebelum ni, sekarang ni zone ni dah jadi zone buy. Okay, ni dah jadi zone buy. Sebelum ni zone ni zone sell. Alright, so sama juga dengan keadaan dekat atas ni. Contoh dekat atas ni, tapi dekat atas ni masih lagi Donchain berwarna hijau. Okay, ke atas ni masih lagi Donchain berwarna hijau. So, bila Donchain ni berwarna hijau, bermaksud dia masih lagi uptrend. Okay, dia masih lagi uptrend. Satu lagi kita nak tengok uptrend, kita tekan pada swing high low ni. Okay, sekarang ni tengok lower low, lepas tu higher low, higher low. Okay, high high belum ada lagi. Okay, high high belum ada lagi. So nanti bila dia dah buat satu lagi kat sini, baru dia akan keluar high high kat sini. Alright. So tapi kalau kita tengok pada time frame besar, contoh H4. Okay, kalau kita tengok pada time frame H4, okay, ni higher high, kat sini lower low. Okay, and then dia dah break dia punya structure. Okay, structure yang dekat sini dia dah break. Macam saya beritahu, dekat H4, tapi dekat H4 tak ada zone lagi. Dekat H4 tak ada zone lagi. Kita cuma tengok pada zone di H1 tadi. Okay, untuk zone dekat H4 jauh lagi, ada kat bawah sini. Okay, sebab tu saya cakap, kalau kata price berada dekat dalam zone and then kita nak entry based on zone, kita kena tunggu confirmation. Okay, kita kena tunggu confirmation dulu, baru kita boleh entry. Sebab kalau tak ada confirmation, kemungkinan besar untuk price tu tembus tu tinggi. Okay. Sorry sekejap Alright. So, macam sekarang ni, untuk scalping memang saya suggest untuk gunakan CSM. Memang sangat-sangat membantu untuk scalping. Nampak? 4%. Bila dah 4%, 5% ni, memang price akan turun lagi. Selalunya price akan turun lagi. Nampak ni? Price turun lagi. Okay, buy kita tadi, kemungkinan besar akan fail lah. Sebab apa? Sebab tak ada confirmation. Belum ada confirmation lagi. Okay, belum ada confirmation untuk buy.
Kalau kita tengok, okay, macam ni saya akan cut loss bila candle ni close di bawah pada zone. So saya akan gunakan cut loss punya function. Okay, kalau kita tengok kat sini sekarang ni, almost semua yang GBP dah 2%. Dah 2%. Almost semua GBP dah start running. Okay, tengok yang Euro GBP buy. Nampak tak? Even scalping pun kita boleh profit. Okay, tengok ni dah berapa? 6 pip. Okay, ni untuk scalping je. Ni untuk scalping. Okay, 6 pip. Yang ni tengok. Yang ni, okay, sorry. Yang ni USD. Yang ni kita masuk USD tadi. Okay, GBP AUD. Nampak tak? Nak kena TP dah. So bila scalping memang senang lah. Kalau scalping memang senang. Kalau kita gunakan CSM ni. Okay, satu lagi kita boleh gunakan CSM ni, kita boleh set lot size ni. Okay, lot size ni yang default memanglah dia 0.01. Okay, tapi kalau kata kita nak tukarkan default dia, kita boleh tukarkan dekat input. Okay, ini nak kena TP dah. Okay, dia kena TP. Dia dah kena SL pun. Okay, tak ada masalah. Sebab kita fokus kita untuk scalping. Alright, so kalau kata nak scalping dengan lot besar, kita boleh buka dekat sini, dekat input. Alright, lepas tu kita cari. Sekejap saya cari sekejap. CSM. Okay ni, currency strength meter. Dekat sini, lot size CSM management ni, kita boleh tukar. Dari segi SL, dari segi TP pun kita boleh tukar. Okay, kalau kata saya letak 0.05 and then contoh 5. Okay, tunggu jap, loading jap. Okay, so bila kita kasi sell, nampak tak? Dia punya default dia 0.05. Okay, so dari situ kita boleh ubah untuk kita set benda ni. Kalau kata kita nak set satu-satu pun boleh, tak ada masalah. Okay, ni satu-satu. Kalau kata kita nak set satu-satu lah. Tapi kalau kata kita nak set by default dekat input, semuanya kita kena set dekat input sahaja. Okay, alright. So okay, ada apa-apa soalan tak pasal CSM ni? Ini Pak dah kena TP dah. Satu dah kena TP. Ini orang kata cara mudah. Cara mudah untuk kita set CSM. Kita gunakan CSM. Alright. So kejap tengok lagi. Okay, yang ni masih lagi floating. Kita tengok lagi. Ni GBP CHF. Okay, nampak tak? GBP CHF. Dah hampir-hampir nak kena TP. Alright, macam tadi dah kena TP, yang ni hampir-hampir nak kena TP. Tapi kalau kata nak close all pun boleh, tak ada masalah. Kalau kata dah kan scalping kan, bila kita scalping, kita based on pada berapa profit kita nak kan. So bila dah capai kita punya target profit tu, kita boleh close. So memudahkan cara untuk kita scalping. Dan kita specifically scalping untuk pair yang lemah dan kuat sahaja. Tak adalah kita nak scalping lepas tu kena sidai, kan? Tiba-tiba dia sideway. Mesti tak best. Kita nak scalping ni maksudnya kita nak dia terus pergi. Bila nak terus pergi, kita gunakan benda ni. Yang ni selalunya terus pergi. Okay, kita tengok AUD tengah menguat. Okay, saya buy. Okay, saya tak nak guna 0.05. Sekejap.
Okay, ni saya ubah balik 0.01. Okay, sekejap Okay, contoh saya nak buy kat IUD. Sebab apa? Sebab dia tengah menguat. So, saya scalping semua pair IUD. Okay, submit. Alright. So, nampak tak? Bila saya buy, okay, ini adalah pair-pair yang ada. Okay, GBP IUD akan jadi sell, EA akan jadi sell, AU buy, AUDNZD buy, AJ buy. Okay. Kalau kita buka balik pada pair AUD CAT. Okay, yang ni kita buy tadi. Okay, nampak tak? Sekejap Okay. Itu yang kita buy tadi. Okay, kenapa saya buy? Sebab apa? Sebab strength meter ni. Strength meter ni tengah menguat. Even dalam zone sell sekalipun. Okay, dalam zone sell. Tapi saya buy. So, saya tak risau pun untuk kena SL. Sebab memang dah set 20 pip akan kena SL. And then saya tak risau. Sebab apa? Selalunya bila strength meter ni menguat ataupun melemah, dia akan terus pergi. Kalau kita tengok kat MOI memang nampak dia turun sikit, naik sikit. Itu adalah normal. Okay, itu adalah normal. Tapi kalau kata kita memang nak gunakan ni untuk scalping, kita boleh terus set dia buy ataupun sell terus kat situ. Lagi best kalau dia 95%. Bila kita nampak 95%, maksudnya kita nak entry buy ni, nampak 95%, kita terus tekan button buy ni. Dia akan terus pergi. Selalunya akan terus pergi. AUD CAT, AUD CHEF. Walaupun dia berada dekat dalam zone sell, tapi confirmation sell tak ada lagi. So kita boleh follow dulu. Sebab kita scalping, kita boleh follow dulu dia punya ni, scalping ni. Lepas tu bila dah ada confirmation sell, baru kita entry sell. Okay, faham tak? Sekarang ni kita tak boleh nak entry sell lagi. Sebab apa? Confirmation sell tak ada. Belum ada lagi confirmation sell. Okay, tengok pada AJ. AJ ni pun masih lagi belum ada dekat dalam zone sell. Masih lagi zone buy. So zone sell dia kat atas ni. Kalau kata dia naik sampai atas ni, barulah kita boleh consider untuk mencari sell. Okay. Macam saya dah bagi tahu banyak kali. Cara saya entry adalah saya menggunakan zone. Okay, saya gunakan zone dan saya tengok pada zone di H4. Okay, bila kata ada zone dekat H4, price berada dekat dalam zone H4, and then saya kecilkan pada time frame H1. Saya akan mencari untuk lagi sharp entry tu. And then saya akan tunggu confirmation dari segi candle pattern dan juga downtrend. Satu lagi pivot. Okay, pivot ni macam saya bagi tahu lah. Okay, macam saya bagi tahu, pivot ni kalau kata siapa-siapa yang dah tengok video pivot ataupun siapa yang masuk kelas sebelum ni, okay, contoh bila price open di atas pada pivot ataupun PP, kita akan mencari buy. Nampak tak? Price open dekat atas, price open dekat sini, atas daripada PP. So kita boleh entry buy dekat area PP ataupun S1. So sekarang ni zone terdekat berada dekat area PP. Kita boleh entry buy dekat area sini. Kita boleh entry buy kat sini. Kat sini sebelum ni for sure zone ni adalah zone sell. And then bila dia dah breakout, dia menjadi zone buy lah. Okay. Ini adalah cara saya entry. Okay. Cara saya entry menggunakan zone. Saya akan tengok pada zone H4 and then saya akan, untuk sharpkan entry, saya akan letak dekat time frame H1. Yang penting zone tu berada dekat ni lah, dia kira sync lah, H4 dan juga H1. Kalau kata dia H1 tu dia jauh dengan H4,
saya takkan ambil lah zon-zon yang lain-lain ni. Biasanya saya akan ambil mana-mana zon yang ada, maksudnya dia ngam lah. H4 kat situ, H1 pun kat situ. Zon tu ngam. So saya akan ambil zon yang macam tu. Okay, so far faham tak? Ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan CSM? Okay, dekat sini technical analysis yang dekat sini. Okay, sebagai contoh, kita boleh gunakan moving average kat sini sebagai salah satu confirmation kita. Sebab ada trader yang menggunakan ini sahaja. Contoh, dia nak entry dekat M5, dia tengok M5 buy. Dekat sini candlestick pattern buy, divergence buy. Contohlah yang ni sekarang ni divergence sell. Tapi kalau dia nampak buy, and then CSM untuk pair yang dia nak entry tu pun menguat untuk buy, dia gunakan benda tu, dia entry dekat CSM ni dan terus profit. Ada trader yang scalping dengan cara tu. Dia memang tak tengok chart langsung. Dia tak tengok zon-zon ni semua, dia tak tengok. Pivot ke, Fibo ke, ni apa, Donchen, semua dia tak tengok. Dia cuma tengok yang itu je. Dan scalping dia berjaya dengan cara tu. Cuma kena tunggulah. Selalunya bila dia menguat atau melemah ni pada waktu news. Okay, pada waktu ada news, ada sentimen yang membuatkan price tu terus pergilah. So dia akan gunakan cara tu. Okay, alright. So ada siapa-siapa yang tak faham lagi pasal CSM? Kalau kata nak ada soalan ke, boleh tanya terus berkenaan dengan CSM. Sama juga dengan technical analysis kat sini. Technical analysis ni dia more tu pada indikator lah. Okay, indikator yang ada. Macam kita tengok pun sekarang ni M5 56%. Sekarang ni saya buka apa, H1 67. Okay, so kita boleh nampak tak dia punya cara dia tu, cara untuk scalping. So kita boleh gunakan cara tu. Untuk scalping memang ngam. Okay, memang ngam untuk scalping, untuk dekat CSM. Alright. Tapi macam saya cakap lah, kena pilih mana yang kuat dan lemah. Sebab kita nak dia terus pergi. Kita nak bila dia entry, dia terus pergi. Sebab itulah scalping. Kita tak nak tunggu lama-lama. Kalau nak tunggu lama-lama, baik kita intraday ataupun kita swing. Betul tak? Kita nak scalping je. Kalau kata nak scalping, gunakan CSM. Memang membantu. So far memang membantu. Macam tadi saya tunjuk ni, dah berapa dah kena TP? 2 dah kena TP. Depends pada modal masing-masing, lot size pun masing-masing. Cuma CSM ni kita tak boleh lah guna percentage. Kita kena secara manual dia punya lot size. Okay, so ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan CSM? Okay, kalau kata siapa-siapa ada soalan, boleh beritahu kat saya. Alright, so satu lagi saya nak tunjukkan. Sekejap Sekejap. Contoh. Okay, contoh ni saya bagi contoh. Ini adalah tips untuk news. Okay, selalunya saya akan ulang-ulang benda ni. Okay, saya bagi tips untuk news sebelum kita habis. Alright, so untuk hari ni saya just tunjukkan CSM dan juga cara saya gunakan zone untuk entry. Alright, so tips ni untuk news. Okay, tips ni untuk news, kebiasaannya, contoh price berada kat sini. Okay, price berada sekarang ni kat level sekarang ni. Zone buy dekat sini, zone sell dekat sini. Okay, mana price akan pergi waktu news? Itu yang selalunya kita tak dapat nak tangkap. Okay, kalau contoh price berada sekarang dekat sini, lepas tu
lagi 10 minit kejap lagi ada news. Okay, just get ready. Kalau price spike ke zone buy, and then price akan naik. Kalau price spike ke zone sell, price akan turun. Itu adalah cara saya gunakan zone pada waktu news. Okay, satu lagi, kita tengok price mana yang dekat, dengan zone. Selalunya dia akan pergi ke zone yang terdekat. Macam sekarang ni, zone yang terdekat adalah zone buy kat sini. Okay, zone buy kat sini. So, kalau news, lagi 10 minit ada news, just get ready, price masuk dalam zone, terus entry buy. Terus entry buy, InsyaAllah price akan terus naik. Ini adalah tips untuk news. Tak kisah mana-mana pair pun yang you guys buka, tapi kena tengok dekat H4. Okay, sekejap saya cari. Okay, ni contoh. Okay, contoh price macam ni. Lagi news ni, lagi 10 minit. Price masuk je zone sell ni, entry je terus. Nak entry terus pun boleh dekat H4. Yang penting dekat H4 lah. Jangan tengok kat H1, tengok kat H4. Kalau kita tengok zone ni pun tak adalah besar mana. Berapa pip? 15 pip. Zone dia 18 pip, tak besar pun. Okay, tak besar pun zone ni. So kita boleh gunakan. Dan kalau kata nak gabung dua zone ni pun boleh. Baru 30 pip, tak besar mana. Ini untuk H4. Dan juga untuk ini untuk news. Kita kena tengok dekat H4. Ini adalah tips dia lah, yang saya pakai daripada start saya guna LTMS, start saya monitor sampai sekarang. Dan benda tu proven. Ramai yang dah tengok and then dah try cara ni, memang menjadi. Selalunya kalau price berada rapat dekat dengan zone, saya akan entry dulu satu dalam 10 minit sebelum news. Lepas tu time dia spike, kat situ saya akan entry lagi. Okay, saya akan entry lagi dalam zone. Lepas tu dia akan turun. Okay, bila dia turun tu, dia akan masuk ke dalam zone buy kat sini. So saya akan cari dekat mana structure dia. So dekat sini. So saya akan, katalah saya set kat sini, sampai dah kat sini 40 pip. Risk saya cuma berapa pip je tadi? 13 pip. Risk saya 13 pip je. Ini adalah tips untuk news. Kalau kata tak ada news, tak jadilah tips ni. Dia hanya untuk news sahaja. Kalau kata tak news, tak jadi. Kejap saya tengok news paling dekat. Kejap bila semalam hari ni, besok. Okey, besok untuk pukul 8.30 pagi AUD. Okey, AUD akan ada news 8.30 pagi. So, kita tengok sekejap untuk AUD. Okay, tengok AUD USD H4. Okay, pukul 8.30 pagi kita akan tengok. Okay, macam sekarang ni yang dekat sini, zon tengah ni, saya akan abaikan dulu. Saya akan ambil atas ni dan juga bawah sini. Sini pun boleh. Sekejap sini. Okay, sini boleh. Sini pun boleh pakai. Tapi yang tengah ni saya akan abaikan. Alright. So, okay, so saya akan gunakan zon di atas ni. Okay, kalau kata saya nak sell, saya akan tengok dulu price kat mana. Kalau kata price ada kat sini, lagi 10 minit nak keluar news, saya akan sell kat sini. Tapi kalau kata price ada kat sini, macam sekarang ni ataupun kat sini, lagi beberapa pip lagi nak masuk dalam zone, price akan spike dalam zone and then naik. Percayalah, dia akan naik. Kalau kata price ada kat sini lah, area sini, lagi beberapa pip nak sampai zone, dia akan spike masuk dalam zone and then dia akan naik. Besok pukul 8.30 pagi, siapa-siapa yang nak monitor, boleh try monitor untuk AUD pair
AUD USD, AUD CAD. Sekejap, tengok. Loading sekejap. Okay. AUD CAD. Okay, kita tengok. AUD CAD ni kalau ada kat area sini, dia akan spike atas dan turun. Okay. Itu adalah contoh lah, salah satu cara untuk kita target news. Kalau kata dia turun kat sini, sekejap lagi dia turun sampai sini. Bila lagi 10 minit nak news, dia akan spike kat sini and then dia naik. Okay, boleh tengok cara tu nanti. Ni ada entry ke? Ni apa? Kecil tipi. Okay, tak apa, tak ada masalah. Alright, so boleh gunakan cara tu untuk tackle news. Okay. Alright, so itu adalah tips untuk news. Selalunya time news memang saya akan gunakan cara ni. Okay. Ada apa soalan? Kalau tak ada soalan, kita akan habiskan dulu untuk hari ni. Dan insyaAllah minggu depan saya akan cover untuk auto trade. Okay, untuk setting auto trade dan juga ni lah function-function dekat auto trade ni lah. Alright, so itu saja untuk malam ni. Kalau tak ada soalan, terima kasih untuk siapa yang join malam ni. So nanti kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat dalam group pun boleh. Nanti insyaAllah saya akan jawab. And then untuk auto trade kita akan tunggu minggu depan. Dan boleh monitor untuk tips news tadi. Alright, okay, sama-sama. Alright, so nanti apa-apa boleh bagi tahu dekat dalam group. Alright, terima kasih semua yang join. Assalamualaikum.